Assalamualaikum murid-murid. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang ceria. Pada hari ini kita akan mempelajari sejarah tahun 5 di mana unit 1 iaitu institusi Raja Payung Negara. Nampak tak? Kenal tak siapa yang berada di paparan hadapan ini? Jadi sama-sama kita lihat, sama-sama kita belajar hari ini dengan suasana yang ceria dan seronok. Okey, mari kita teruskan. Kita buka buku teks masing-masing dan kita akan tengok satu persatu di dalam unit 1 institusi Raja Payung Negara. Okey, apa kita nak belajar hari ini? Okey, yang pertama, cikgu fokuskan saja terus. Yang pertama, kita nak belajar berkaitan dengan pengertian raja dan kerajaan. Sekali lagi, pengertian raja dan kerajaan. Yang kedua, konsep wa'adat antara raja dan rakyat. Sekali lagi cikgu ulang, yang kedua, konsep wa'adat antara raja dan rakyat. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah maksud raja dan apa itu kerajaan? Serta apa itu wa'adat? Macam tak pernah dengar pun. Jadi, dalam tajuk hari ini kita akan mempelajari maksud semuanya sekali. Pada hari ini juga, untuk kemahiran pemikiran sejarah yang kita akan pelajari, yang pertama kita akan membuat interpretasi, iaitu kemahiran pemikiran sejarah yang pertama. Okey, di mana kita akan mengenali maksud raja, kerajaan dan juga konsep wa'adat. Yang kedua, kemahiran pemikiran sejarah iaitu meneroka bukti signifikan, di mana kita nak tahu kedudukan dan peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Dan yang ketiga, membuat rasionalisasi. Okey, kalau kita akan lihat nanti berkaitan dengan wa'adat dan juga rukun negara kita. Okey. Baiklah murid-murid, kita telah pun buka buku teks tahun 5, sejarah tahun 5. Kita lihat muka surat 2. Dah nampak kan paparan gambar yang membuktikan wujudnya raja-raja Melayu dan juga pembesar Melayu bersama pegawai British. Okey, dalam gambar ini ada gambar yang direkodkan ataupun ditangkap semasa persidangan raja-raja Melayu ataupun ringkasannya Durbar. Yang pertama diadakan bukti ada perjumpaan dan dia terjadi pada tahun 1897. Ini adalah sumber Arsip Negara Malaysia. Okey, yang nak menceritakan pada kamu semua apa itu institusi raja. Institusi raja diasaskan pada zaman Kerajaan Melayu awal lagi. Kita dah belajar masa tahun 4 apa nama-nama Kerajaan Melayu awal, dan ini menjadi teras pemerintahan kerajaan. Institusi raja terus diwarisi dan menjadi simbol warisan negara yang dihormati dan disanjungi oleh rakyat Malaysia. Kita tahu kita duduk di dalam negara Malaysia, kita mempunyai yang di-Pertuan Agong ataupun sultan bagi setiap negeri. Okey, itu pengenalan yang pertama. Okey, apa yang kita perlu pelajari dalam tajuk institusi Raja Payung Negara. Seterusnya murid-murid, kita cuba tanya diri kita sendiri, siapakah raja? Apa itu kerajaan? Jadi, dalam tajuk ini kita cuba selami, kita cuba cari pengetahuan supaya kita tahu apa jawapannya. Okey, kita mulakan dengan raja dahulu. Siapakah raja? Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sebuah kerajaan berdaulat. Okey, manakala kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah.
Okey, jadi dilihat di situ dapat jawapannya siapakah raja dan apa itu kerajaan. Kalau kita tengok paparan itu, siap ada komunikasi di antara murid-murid di dalam kelas. Cikgu, betulkah raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan Islam? Apa jawab Cikgu Sing tu? Okey, betul Shima. Hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan. Okey. Selepas merdeka pula, institusi raja terus diwarisi dan menjadi identiti negara, di mana kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghormati dan menghargai institusi raja sebagai warisan negara. Jaga elok-elok. Seterusnya, di dalam muka surat yang seterusnya, kita nak kenali, kita nampak gambar peta ni. Okey, mesti ada maksud dia. Okey, nampak tajuk peta ni, negeri-negeri yang mempunyai raja atau sultan. Berapa negeri yang ada raja atau sultan ni? Jadi marilah kita tengok. Okey, raja atau sultan berperanan sebagai ketua menteri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Kini terdapat 9, saya ulang lagi sekali, kini terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Ketua negeri-negeri tersebut menggunakan gelaran yang berbeza. Okey, kita tengok pada soalan. Berapa buah negeri yang mengamalkan institusi raja? Ada 9 semuanya. Apakah gelaran yang digunakan oleh ketua negeri-negeri yang terlibat? Ada 9 negeri. Kalau Perlis di gelaran yang dia gunakan adalah raja. Kedah sultan. Perak pun guna sultan. Selangor pun guna sultan. Manakala Negeri Sembilan menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar. Johor menggunakan sultan, Pahang gunakan gelaran sultan, Terengganu gunakan gelaran sultan dan juga Kelantan. Antara 9 negeri yang menggunakan gelaran sultan sebagai ketua negeri tersebut. Apa yang kita boleh pelajari, sebagai warisan negara, institusi raja amat penting kepada kita semua kerana menjadi asas kepada pembentukan negara pada hari ini. Kita seharusnya menyanjungi dan menghargai institusi raja dengan sepenuh hati. Bila pengetahuan yang kita dah perolehi ini menjadi salah satu sebab kenapa kita kena hormat dan juga sayangilah institusi raja yang kita miliki. Murid-murid masih bersama saya. Kita telah pun mempelajari berkaitan dengan maksud raja dan juga apa itu kerajaan. Jadi kita teruskan pula dengan muka surat yang seterusnya, di mana tajuk yang tertulis raja ditaati dan dihormati. Apa yang tertera di dalam muka surat ini, sikap taat setia rakyat terhadap raja telah pun terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku Sulalatus Salatin Wa'adat ataupun perjanjian yang termeterai antara raja iaitu Sri Tribuana dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daun menjadi asas pembentukan sikap taat setia tersebut. Rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja. Raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Ini menunjukkan taat setianya rakyat kepada raja berpandukan dalam sejarah yang tertulis dalam Sulalatus Salatin. Kita tengok apa fakta penting dalam penulisan di atas. Wa'dat ataupun wa'ad bersamaanlah ataupun samalah dengan perjanjian ataupun taat setia. Berdasarkan sejarah yang tertulis dalam Sulalatus Salatin itulah yang menyebabkan pada hari ini rakyat menunjukkan rasa taat setianya kepada raja dan juga negara. Jadi
dengan adanya sejarah, kita boleh mengetahui apa yang berlaku pada masa lalu. Jadi dan dijadikan warisan sehingga ke hari ini. Jadi nampak tak penting tak belajar sejarah ni. Okey. Baiklah murid-murid, gambaran di atas ini adalah satu aktiviti yang kita boleh lakukan di mana kita nak faham bagaimana gambaran konsep muadat dilaksanakan. Okey, yang berlaku kita boleh bayangkan macam mana ia berlaku. Macam perjanjian lah, orang nak kahwin macam tu, dia akad nikah. Ni macam kita dapat sedikit gambaran lah. Kita cuba buat lakonan sekejap, lakonan semula. Okey, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi sultan. Okey, kita mulakan dengan rakyat dulu. Apa yang dia cakap? Perjanjian Batik mohonkan anugerah ke bawah Duli yang maha mulia segala hamba Melayu, jikalau ada dosanya ke bawah Duli, Batik pohonkan jangan ia difadihatkan, dinista yang keji-keji, jikalau patut pada hukum syarak bunuh tuanku, jangan Duli tuanku aibi. Kemudian apa yang Sultan jawab? Kabullah hamba akan janji paman itu, tetapi hamba pun minta janji juga pada paman. Hendaklah oleh segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim jahat peketinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berunduh hingga takluk negerinya juga. Apa yang dijawab oleh rakyat? Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu Duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu Batik pun berubahlah tuanku. Apa pula jawab Sultan? Baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Mungkin ada di kalangan murid-murid yang tak faham apa yang diperkatakan oleh mereka, kerana petikan ataupun kata-kata ini adalah diambil daripada buku Sulalatus Salatin, menunjukkan bahasa Melayu yang berbunga-bunga yang dituturkan pada zaman dahulu. Okey, jadi mungkin dengan cara kita sekarang berbeza. Tapi yang fokus yang paling cikgu ingin tekankan di mana itulah dikatakan perjanjian antara sultan dan juga rakyat, di mana saling memerlukan, saling meletakkan syarat di antara satu sama lain. Jadi di situlah yang kita lihat perjanjian yang berlaku antara Sultan Seri Tribuana dengan rakyat yang tertulis dalam buku Sulalatus Salatin, iaitu Demang Lebar Daun. Ini dalam cerita yang tertulis dalam buku Sulalatus Salatin. Cikgu harapkan kamu dah faham dah tadi apa maksud wa'ad atau wa'adat, iaitu perjanjian di antara raja dan juga rakyat. Okey, apa yang ingin cikgu jelaskan di sini, di mana apabila negara merdeka, konsep wa'adat terus dimaktub dalam prinsip rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat hendaklah memberikan taat setia yang sepenuhnya kepada raja dan sultan. Sekali lagi kita ulang, apa itu wa'adat ataupun perjanjian. Okey, wa'adat yang dijelaskan di sini telah pun termaktub dalam prinsip rukun negara. Yang keberapa? Yang kedua, kepercayaan kepada sultan, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, wa'adat ataupun wa'ad yang bermaksud perjanjian taat setia. Diharap murid-murid dah faham apa maksud wa'adat ataupun wa'ad dan macam mana wa'adat itu berlaku. Tadi pun dah dijelaskan dalam sesi lakonan tadi, macam mana sumbernya daripada Sulalatus Salatin. Okey, tamat dah tajuk hari ini. 2 perkara je kita nak fokus hari ini, dan cikgu harap kamu dapat sedikit ilmu hari ini yang kamu boleh gunakan untuk diri sendiri dan seterusnya nanti pada masyarakat dan juga negara.
Sehingga kita berjumpa dalam video yang akan datang dalam tajuk yang sama. Kita akan terus mendalami institusi Raja Payung Negara ini sehingga habis. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan untuk mengetahui video atau memperolehi video-video seterusnya. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum. Bye-bye.